Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar teknik menjawab SPM Ekonomi Kertas 2, khususnya bahagian B. Ekonomi 3767/2, bahagian A adalah soalan subjektif. Murid-murid dikendaki menjawab semua soalan. Bahagian ini berjumlah 60 markah. Terdapat 3 soalan dan setiap soalan berjumlah 20 markah. Setiap soalan mempunyai ceraian soalan iaitu A, B, C dan D. Maksimum adalah 5 markah bagi setiap ceraian, namun tertakluk kepada perubahan. Jawapan murid adalah terikat kepada peraturan pemarkahan ataupun skema pemarkahan. Bahagian A, konteks atau topik-topik yang akan ditanya merangkumi semua topik tingkatan 4 dan 5. Soalan yang ditanya adalah berkisar dengan isu ekonomi semasa, isu-isu berkisar kepada kehidupan manusia, hal dalam dan luar negara, situasi baru atau soalan berbentuk kebat ataupun soalan berbentuk pengiraan. Bahagian B adalah soalan berbentuk esei. Terdapat 4 soalan dan murid-murid perlu menjawab 2 soalan sahaja. Bahagian ini berjumlah 40 markah. Setiap soalan berjumlah 20 markah. Konteks atau topik-topik yang akan ditanya adalah topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Murid-murid dikendaki menjawab pada kertas jawapan ataupun buku jawapan. Ada 3 ceraian bagi setiap soalan iaitu A, B dan C. Pecahan markah adalah bebas, contohnya 5, 6, 9 ataupun 4, 7, 9. Skor jawapan murid dibahagi kepada 3 tahap iaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jawapan calon yang terbaik disokong oleh rajah atau kelok atau bukti atau rumusan atau dapatan. Berikut merupakan cadangan agihan markah kertas 2 bahagian B. Jika soalan berjumlah 10 markah, tahap 1 jawapan murid akan menerima markah daripada 0 hingga 4, tahap 2 5 hingga 7, tahap 3 8 hingga 10. Jika soalan berjumlah 8 markah, tahap 1 jawapan murid akan menerima markah daripada 0 hingga 3, tahap 2 4 hingga 6, tahap 3 7 hingga 8. Jika soalan berjumlah 7 markah, tahap 1 jawapan murid akan menerima markah daripada 0 hingga 3, tahap 2 4 hingga 5, tahap 3 6 hingga 7. Jika soalan berjumlah 6 markah, tahap 1 jawapan murid akan menerima markah daripada 0 hingga 2, tahap 2 3 hingga 4, tahap 3 5 hingga 6 markah. Mari kita lihat contoh soalan bahagian B berserta dengan jawapan. Contoh soalan nombor 4. Seramai 1.8 juta penjawat awam menerima 2 kenaikan gaji pada tahun 2018. A. Dengan bantuan gambar rajah yang sesuai, jelaskan kesan ke atas pasaran barang dan perkhidmatan. 10 markah. Peraturan pemarkahan tahap 1, 0 hingga 4 markah. Menunjukkan pengetahuan murid tentang konsep penentu permintaan atau faktor pendapatan yang terhad. Murid melakar rajah yang mengandungi paksi harga dan kuantiti yang lengkap dan harga barang itu tetap peralihan kelok permintaan ke kanan. Murid akan menerima 1 hingga 2 markah jika murid melakar rajah kelok permintaan ataupun kelok penawaran sahaja. Murid akan menerima 3 markah jika ada keseimbangan. Murid akan mendapat 4 markah jika ada keseimbangan dan juga keterangan. Baik, ini adalah contoh jawapan murid di mana murid melakar gambar rajah yang lengkap dan juga ada sedikit keterangan iaitu contohnya, walaupun harga barang itu tetap, permintaan akan meningkat disebabkan oleh kenaikan gaji atau pendapatan.
kelok DD akan beralih ke kanan. DD akan ke D1, D1. Tahap 2. 5 hingga 7 markah. Menunjukkan pemahaman murid yang baik tentang konsep penentu permintaan dan keseimbangan pasaran. Murid melakar rajah yang mengandungi paksi yang lengkap, kelok permintaan dan penawaran, titik keseimbangan, harga dan kuantiti asal. Peralihan kelok permintaan ke kanan, keseimbangan, harga dan kuantiti baru. Murid akan mendapat 5 markah jika ada kelok D0, D0 beralih ke kelok D1, D1. Murid akan menerima 6 markah jika ada keterangan untuk kelok D1, D1 iaitu kelok permintaan yang baru. Murid akan menerima 7 markah jika ada titik E1 iaitu titik keseimbangan yang baru dan ada keterangan tanpa memberikan kesan. Baik, ini adalah contoh lakaran calon melakar rajah keseimbangan pasaran, ya. Baik, dan juga ada keterangan contohnya, sebelum berlaku kenaikan gaji, titik keseimbangan asal adalah pada E. Harga pasaran asal adalah pada P0 dan kuantiti pasaran asal adalah pada Q0. Apabila berlaku kenaikan gaji penjawat awam, kelok permintaan akan beralih ke kanan iaitu D0, D0 ke D1, D1 manakala kelok penawaran kekal DSS. Berlaku keseimbangan baru pada E1 dan harga baru meningkat ke P1 dan kuantiti baru Q1. Tahap 3 iaitu 8 hingga 10 markah. Menunjukkan pemahaman murid yang mendalam tentang konsep penentu dan keseimbangan pasaran. Murid melakar rajah yang mengandungi paksi, kelok permintaan dan penawaran, titik keseimbangan, harga dan kuantiti asal yang lengkap, betul dan tepat. Murid melakar peralihan kelok permintaan ke kanan, keseimbangan, harga dan kuantiti baru dengan lengkap, betul dan tepat. Murid dapat menganalisis kesan konsep perubahan pendapatan secara mendalam. Murid akan mendapat 8 markah jika melakar rajah dengan lengkap. Murid akan mendapat 9 markah jika melakar rajah dengan lengkap dan huraian. Murid akan mendapat 10 markah jika melakar rajah dengan lengkap beserta huraian dan kesan. Baik, berikut merupakan contoh jawapan murid tahap 3 di mana murid telah melakar rajah keseimbangan pasaran beserta dengan huraian dan juga kesan. Baik, contoh huraiannya, sebelum berlaku kenaikan gaji, titik keseimbangan asal adalah pada E. Harga pasaran asal adalah pada P0 dan kuantiti pasaran asal Q0. Apabila berlaku kenaikan gaji penjawat awam, pendapatan akan bertambah menyebabkan kuasa beli meningkat. Kemampuan untuk membeli lebih banyak barang yang menyebabkan permintaan bertambah. Keadaan ini menyebabkan kelok permintaan akan beralih ke kanan iaitu ke D1, D1. Kelok penawaran masih kekal DSS. Akan berlaku lebihan permintaan sebanyak Q0, Q2. Lebihan permintaan akan mendorong harga naik ke P1 dan keseimbangan baru terbentuk di E1. Pada E1, kuantiti penawaran akan naik daripada Q0 kepada Q1 dan permintaan turun daripada Q2 kepada Q1 dan harga keseimbangan baharu pada P1 dan kuantiti keseimbangan baharu pada Q1. Baik, murid juga menyatakan kesan. Contohnya, kenaikan gaji tersebut memberi kesan kepada kehidupan penjawat awam apabila mereka lebih berkemampuan untuk menikmati lebih banyak barang dan mampu membeli barang berkualiti. Taraf hidup dan kepuasan meningkat. Tabungan meningkat dan beban hutang berkurang. Kesan sosial pada penjawat awam yang masih bujang
boleh berkahwin. Pemilikan aset bertambah. Kutipan hasil cukai kerajaan bertambah melalui cukai pendapatan individu dan kutipan GST melalui pembelian barang. Imej penjawat awam meningkat dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Oleh itu, jika murid-murid ingin mendapat markah penuh sebanyak 10 markah, pastikan murid-murid menjawab ataupun melakar kelok keseimbangan dengan lengkap berserta dengan huraian yang lengkap dan juga dinyatakan kesan. Baik, sekianlah sahaja. Semoga murid-murid dapat menjawab soalan dengan baik, tepat dan menyeluruh. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.